Assalamualaikum. So, kembali kita ke tutorial bahagian ketiga, part 3, iaitu hari ini kita akan, cikgu akan kongsikan macam mana kita nak bagi cantik kawasan bahagian murid. Okey, so kita akan fokuskan kepada bahagian murid. Okey, so tanpa berlengah masa, kita tunjuk sedikit apa yang kita nak buat hari ini. So, kita akan tengok pada bahagian murid. Macam mana kita nak masuk bahagian murid, kita perlu login dululah. So, kita perlu login dulu. So, kita perlu masuk dulu. So, kita nak ubah suai. Ini yang keadaan asal. Selepas kita dah, kalau kamu dah lalui tutorial bahagian 1 dan bahagian 2, inilah hasil yang kita akan dapat. So, inilah hasil yang belum kita bagi cantik lagi. So, sekarang ni daripada antara muka yang macam ni, kita nak tukarkan kepada antara muka yang lebih menarik macam ni. So, tutorial ni agak panjang sikit lah. So, harap kamu bertabah lah. Okay. So, kita tengok. First kali kita akan fokuskan kepada file-file yang ada pada bahagian murid. File pertama yang kita akan ubah suai adalah pilih latihan. Kemudian kita akan ubah suai file arahan. Dan kita akan ubah suai file jawab soalan dan jawab semak. Last kali kita akan buat file ulang kaji. Dan kita juga akan tambahkan sedikit style pada file butang size. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 file. So 6 file kita akan masukkan kod-kod yang simple saja, paling simple di dunia. Okey. So, first kali kita buka file, first kali kita tengok tadi, ini file apa? File pilih latihan. So, kita buka dulu file pilih latihan kita. So, pilih latihan. So, bila kita buka file pilih latihan, kalau kamu perasan kat sini, okay. So, file pilih latihan, kalau kamu tengok pada baris 56, 57, bahagian memaparkan maklumat set soalan. So, ini adalah bahagian antara muka dia. Okey, bahagian antara muka ni. So, dia nak start paparkan yang ini. Okey, so bentuk yang ini adalah dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual. So, bila benda yang dalam bentuk jadual, automatik kita akan gunakan kelas. Kita akan gunakan kelas table. So, buka kita punya rujukan utama kita, w3.css. Kita pergi kepada table. So, table. So, boleh pilihlah table mana, kelas mana yang kamu suka. Okey. So, paling senang kita dah belajar dah sebelum ni. So, cikgu just type je lah. Kelas sama dengan w3 tolak table. Nak senang hidup, kita letak table all saja. So, bila kita letakkan table all, apa yang akan jadi, kita tengok hasil dia. Dia dah ada begitu. Dia automatik dia akan jadi macam ni. Okey, maksudnya dia terus apply semua kelas-kelas yang ada dalam table ni, yang ada dalam sini. So, sekarang ni kita nak buat supaya bila kita gerakkan mouse kita ke arah row yang ada ni, dia akan highlightkan row tu. So, kita letak ni all over ni. Okey, kita letakkan dia yang ini, kelas yang ini. Okey, kita letakkan kelas yang itu. Okey. So, bila kita try, kita tengok. Dan nampak bila kita lalukan kita punya mouse, dia akan macam highlightkan benda tu. Okey, kemudian kita nak letak color ke atas ni lah, bagi nampak menarik sikit kan. Kalau warna putih ni nampak dull sangat. So, kita nak letak warna apa? Kita nak letak hitam saja. Kita letak warna pink. Okey, apa kelas untuk warna W3, dan kita terus type dia punya warna dia, pink contohnya. Okey, so bila kita refresh kat sini, ini dah akan jadi warna pink. Okey, apa lagi kita nak buat dekat sini? So, kita akan tengok dekat sini, dia ada, orang kata apa? Dia ada satu link. Link dia ni, orang kata apa? Link dia ni masih, orang kata apa? Masih tak ada style lagi lah. Link biasa, link basic je. So, sebelum kita nak buka benda ni, kita kena pastikan kita punya pangkalan data kita ni dikosongkan dulu pada table murid. Sebab apa? Sebab kita nak uji benda ni berkali-kali. Okey, cikgu masuk dulu. Cikgu punya pangkalan data cikgu. So, smart quiz, jawapan murid ni. Okey, yang jawapan murid ni cikgu buang. Cikgu kosongkan dulu dia.
Cikgu kosongkan dulu. Okey, cikgu kosongkan dulu dia. Okey. So bila cikgu refresh kat sini, dia ada button, Dia ada button pilih dekat sini. Okey. So kita dah kosongkan, kita dah boleh start buat style lah. So sekarang ni kita tengok kita punya hyperlink di sini adalah hyperlink yang orang kata apa? Hyperlink basic. So kita tak nak hyperlink basic, kita nak hyperlink yang macam ni. Nampak ada style sikit. So kita dah buat dah sebelum ni hyperlink. Hyperlink macam ni kita dah buat dah. Okey, style dia kita dah buat dah. So kita kena copykan style ni dan kita masukkan ke dalam hyperlink tersebut. Supaya apa? Supaya button yang ada pada kita punya sistem kita ni adalah konsisten. Okey, sebab kita belajar konsistensi, maksudnya kat button kat sini warna lain, button kat sana warna lain, dan jadi dia orang kata apa? Dia tak konsisten lah kita punya sistem kita tu. Okey. So dekat mana ada dia? Dia ada kat index. So ini dia punya kelas dia, file index. Dekat input ni ada margin, top, white, bla 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 yang kita dah buat sebelum ni. So kita just copy dan cikgu cadangkan kamu buat satu file baru, file tapak. Dan letaklah namakan tapak.php. Okay, let's say letak tapak.php. Dekat file tapak tu kamu pastekan kamu punya kelas bagi button kamu tu. Okay. Kelas bagi button kamu tu kita paste, kita tukarkan daripada tanduk 2 kepada tanduk 1 kat sini. Okey, ujung depan ni tetap tanduk 1. Supaya apabila kita nak gunakan setiap kali kita nak gunakan kelas tu, kita just buka file tapak ni, kita just copy saja. Tak perlu lagi kita nak buka file-file coding yang lain. Sebab dikhuatiri bila kita banyak sangat akses file-file lain, takut kamu tersalah delete, tersalah copy. Kamu nak copy tapi kamu cut, habis. Nanti keluar error macam-macam, kamu pun pening kepala. So, sediakan kelas. So, ini kelas button. Asal jumpa button saja lepas ni, kita akan copy filenya, kelasnya daripada file tapak ni. Okey, kita copy dan kita cari kat mana dia punya link dia tadi tu. Okey, nampak kat sini dia ada line 118 ni, dia akan ada A ni, tag A ni bermaksud kita nak buat hyperlink. Okey, so apa jua perkataan yang kamu tulis di sini, okey, dan juga di sini akan dipaparkan pada interface. Okey, so kalau kamu tulis kat sini pilih soalan, pilih set. So bila kamu refresh kat sini, kita login dulu. Bila kamu sini kat sini, dia akan keluar sini, pilih set. So itu ini dipanggil sebagai tag A. A ni kita nak buat hyperlink. So apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita copy kelas ni dan kita paste di sini. Okey, kita paste. Dia ada dua A, nampak? A di atas untuk pilih set soalan dan A di bawah ni untuk ulang kaji. So kita copy dan paste bagi kedua-duanya. Okey, kita copy dan paste bagi kedua-duanya. So, nampak dia dah jadi macam tu. Okey, kemudian kita bagi cantik jugalah sikit kita punya, orang kata apa? Kita punya table ni. Kalau kamu nak buat table macam ni pun terpulang pada kamu lah. Tapi kita bagi dia nampak cantik sikit lah. Okey, so macam mana kita nak buat bagi dia nampak lebih cantik, lebih menarik? Okey, so first thing first, cikgu terlupa nak pesan, jangan lupa buang W3 margin top ni. Kenapa kita kena buang? Sebab nampak dia ada margin di atas ni. So dia nampak tak cantik lah kita punya tu. Nampak macam tergantung. So kita buang dulu yang ni. W3 margin top ni kita buang. Okay, so kita refresh balik. Kita nampak dia ada susun cantik lah. So kita nak bagi, macam mana kita nak bagikan data di dalam ni, dia berada di tengah-tengah. So kita kena letak kelas. So dalam table yang baris panjang ini, sebaris ini dipanggil sebagai TR, table row. So yang baris menegak ini dipanggil sebagai table data ataupun cell. Okey, so kita nak bagi cantikkan TD yang bilangan soalan ni dan juga TD score dan juga TD peratus. Kita nak bagikan datanya berada di tengah-tengah. So macam mana kita buka kita punya ni, kita punya coding dan kita pergi dekat sini. So ini topik, ini jenis, ini bilangan soalan. Kemudian dipanggil fungsi score. So dekat mana fungsi score? Fungsi score berada di atas. Ini fungsi score. So untuk paparkan benda yang kita nak bagi duduk tengah-tengah tu berada di atas. Okey, so jadi kat sini kita nak letak apa? Kita letak kelas.
Okey, kita akan letakkan kelas center. Okey, kita letakkan kelas sama dengan W3 tolak center. Okey, so kita tengok apa yang jadi. Kita tengok apa yang jadi. Bila kita refresh, nampak yang ini dah berada di tengah. So tengok, kita buat juga benda yang sama pada peratus. So nak senang, tak payah type banyak-banyak kali, kita copy dan kita pun paste. So kita refresh. Nampak dia duduk dekat tengah-tengah. Okey. So kita tengok pula bilangan soalan. Okey, ini bilangan soalan, kita letakkan dia center. So kenapa nampak ada center? So kenapa kat sini dia dah ada align center, tapi kenapa lepas kita letakkan W3 table all ni dia dah tak jadi center? Sebab sekarang ni table yang kita buat ni dia akan mengikut kelas yang ini. Dia dah abaikan dia punya attribute yang ada di dalam dia punya tag TD ni. So ini dia dah tak pandang dah. Jadi oleh kerana kita nak jadikan dia center, kita kena letak kelas center yang baru. Okey. So bila kita refresh, okey, dia ada di tengah-tengah. So kamu buat benda yang sama yang dekat sini pun kamu sama juga kamu buat. Kalau kamu rajin, kamu buat benda yang sama. Okey. So kita nak letakkan tajuk dia tu, kita nak bagikan duduk berada di tengah-tengah kan. Tajuk ni duduk kat tengah-tengah semua. So tak ada masalah. So apa kita nak buat, kita just copy paste sajalah. Okey. So kalau rajin type lah, kalau malas buatlah macam cikgu. Cikgu ni memang malas. Jadi cikgu suka copy and paste saja. Okey, dah berada di tengah-tengah. So kalau bill ni pun kamu nak letak kat tengah pun boleh juga. Kat mana kita nak buat? Okey, cari bill lah. So ini untuk paparkan bill. So letak kat tengah-tengah. Okey, refresh. Okey, dah nampak okey sikit lah. So apa yang janggal lagi, kita nampak janggal dekat sini adalah button untuk reset kita punya tulisan. So kamu kena tahu, boleh besarkan saiz tulisan, boleh kecilkan saiz tulisan ni. Ini bernilai 2 markah dalam kerja khusus kamu. So inilah dipanggil sebagai bahagian untuk kepelbagaian pengguna. Bermaksud pengguna yang mempunyai rabun mata yang teruk, dia boleh zoom in ni dan zoom out. Dia punya boleh besarkan tulisan dan boleh kecilkan tulisan. Ataupun kalau pengguna yang rabun buta warna, so kamu boleh juga buat satu lagi untuk tukar-tukarkan warna. Tapi kamu nak tengok dululah, tak semua warna yang dia ada warna-warna tertentu saja. 4 warna kata cikgu. So kamu kena tukar itulah, lain-lain warna, contoh warna ungu apa tu tak ada beri kesan apa pun. So buat research sikitlah kalau kamu nak buat pasal benda tu. Okey, tapi kita nak buat yang mudah sajalah, kita buat besarkan saiz tulisan, kecilkan saiz tulisan. Okey. So sekarang ni untuk benda ni dia berada di mana? Benda ni dia berada di dalam file, dia berada dalam file butang size. So ini button dia. So macam mana kita nak cantikkan button ni? So tak ada masalah, pergi dekat tapak, ambil yang code style untuk button dan kita pun paste dekat sini. Paste. Okey, paste. Okey, kemudian jangan lupa buang margin top ni. Margin top kita buang, margin top. Cikgu terlupa nak buang margin top. Okey. Ini cikgu buang dululah margin top, nanti kita tak perlu nak buang banyak-banyak kali. Okey, dah buang dan kita try. So, tengok apa hasil dia. Nampak hasil dia nampak lebih okey sikit lah. Okey, kamu boleh buat better lagi daripada ni. Macam mana nak buat? Mungkin kamu nak gunakan butang yang macam ni. Okey, terpulang pada kamu, nampak lebih menarik berbanding button yang cikgu tunjuk contoh ni. Contoh yang cikgu tunjuk ni. Okey, so sekarang ni kita nak jarakkan dia sikit. Macam mana kita nak bagi jarakkan dia? Okey, kita nak jarakkan dia supaya dia tak duduk terlalu dekat sangat dengan ni macam ni. Okey, kita nak jarakkan dia. So macam mana kita nak buat? Okey, kita boleh so kita boleh apa? Kita boleh tambahkan dekat table ni. So kita nak jarakkan supaya ianya duduk jarak jauh sikit. So apa yang kita kena buat adalah kita letakkan kelas W3 tolak margin tolak top. Okey. So bila kita refresh tengok, so dia ada jarak sikit. So nampak nice sikit lah. Okey. So selesai bahagian ni. So then kita try jawab soalan.
So pilih set soalan. So apabila kita pilih set soalan, dia akan masuk ke fail arahan latihan. Fail arahan latihan. So fail arahan latihan ni dia fail yang ringkas saja. Fail arahan latihan. Okey, fail yang ringkas saja. Yang mana ini adalah interface dia. So ini adalah interface dia. Yang lain-lain tu bukan interface dia. So ini saja yang akan yang file yang akan dipaparkan dalam pada interface dia. So yang ini saja. So kita nak bagi cantikkan yang ini. Macam mana nak bagi cantikkan yang itu? So cikgu yang ni kita cuba buat macam lebih kurang macam ni lah. Dia duduk berada di tengah-tengah macam ni. So macam mana nak buat berada tengah-tengah macam ni? Kita tengok. Kalau kita tengok secara logiknya sekarang ni dia ibarat seperti berada ada 3 bahagian dekat sini. Bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga. So apabila satu row ada 3 bahagian, kita automatik kita akan kena tengok rujuk pada responsif. Okey, rujuk kepada responsif. So kalau kamu nak buat 2 bahagian pun boleh, 1 bahagian pun boleh. So tapi untuk contoh kali ni cikgu akan ajar 3 sebab cikgu belum pernah ajar 3 lagi. So kita nak buat yang 3. So kita copy yang ini. Kita pergi pada bahagian responsif, kita cari yang third ni, kita copy. Okey, dan kita pastekan di atasnya. So kita ubah swipe sikit. So kita tengok apa hasil dia. So nampak dia akan ada dapat hasil yang macam tu. Tapi malangnya sekarang ni kita tak nak third. Kita nak ini akan ambil quarter, ini ambil half, ini akan ambil quarter. So kita kena ubah swipe dekat sini. So ini kita tukar kepada W3 tolak quarter. So ini pun quarter dan ini adalah half. So bila kita try tengok, nampak ruangan tengah ni macam dia besar sikit. So kita masukkanlah kita punya ni tadi. So first kali kita buang green ni, kita tak nak warna green, dan kita buang tulisan yang ada kat situ supaya dia nampak kosong. So ini adalah ruang tengah-tengah half ni. Pada ruang tengah-tengah ni lah yang kita akan letakkan kita punya arahan kita. So select kita punya arahan kita tadi ni, cut, dan kita pun paste dekat sini. Alright. So dia punya indent dia dah berterabur dah. Okey, so dah dapat macam tu. So sekarang kita nak bagi supaya arahan ni berada di tengah-tengah. So macam mana kita nak buat supaya arahan berada di tengah-tengah? So kita letak dekat sini W3 tolak center. Okey, W3 tolak center. So arahan dah berada di tengah-tengah. Okey, so apa lagi yang kita nak buat? Kita nak bagi cantik lagi. So sekarang ni kita nak buat supaya dia nampak macam sekeping kertas. So nampak ni macam sekeping kertas yang ada bayang-bayang kat sini. So macam mana kita nak buat dia? So pada kat sini kita letak saja kelas untuk bayang. So W3 tolak cut. Dia jadi seperti cut. Cut ada cut 2, cut 4. So cut dan cut 2 ni sama saja. Kalau 4 ni bayang dia banyak sikit. Okey, tapi kita ambil yang biasa je lah. Kita ambil cut saja. So kita try refresh. So nampak tak kat situ dia dah jadi bayang-bayang dah. Okey, kemudian ada jarak, dia terlalu dekat antara cut kita dengan menu ni. So kita nak jarakkan dia macam mana? So untuk jarakkan dia kita pergi dekat row, kita type W3 tolak margin top. Okey, bila kita refresh, dia akan ada ruang macam tu. So still lagi kita boleh bagi cantik lagi. So kat sini kalau kita tengok dia ada button mula. So button, kita ingat bila kita ada button, automatik kita kena letak kelas button. So ini kelas button kita. So copy. Okey. Ini tag A. Okey, kita letakkan kelas button kita. So bila kita refresh, dia jadi macam tu. Tapi macam kontot gini kan. So kita nak buat bagi dia nampak panjang sikit, kita buat tambah W3 tolak block. W3 tolak block ni bermaksud dia akan jadi sepanjang dia punya sempadan dia. Dia akan jadi panjang, dia ikut sempadan dia. So kalau katakan panjangnya kat sini sampai kamu gunakan kontainer, so dia akan panjangnya sepenuh skrin ni. Okey. So masih kita nampak janggal lagi, masih rapat kat sini, so kita letak lagi kat situ kelas yang baru dalam button juga, W3 tolak
margin tolak bottom. So W3 tolak margin tolak bottom. Dah nampak jaraknya cantik sikit. So andai kata kamu nak buat yang ini, kamu nak highlightkan sikit. Okey, kamu nak highlightkan kamu punya button ni warna merah, kamu nak tegaskan dia, kamu nak letak warna merah ke, kita andai kata kamu nak letak warna biru lah. So cikgu suka buat warna yang pelik-pelik supaya tak ada orang tiru. So kita nak letak button kita warna biru, tak ada masalah, kita type je kat sini W3 tolak blue. So apa yang jadi kat sini, dia akan tukar jadi warna biru. Cikgu dah salah, sorry. Okey, kita nak tukar button kita ni kepada warna, sebab apa? Sebab dia dah ada white dekat sini. So kita tukar kat sini warna blue. Okey, sorry, dia double dia punya tu. Okey, dah jadi warna biru. Okey, so settle dah bahagian ni. Bila kita klik pada mula, dia akan masuk kepada soalan. Soalan, andai kata kamu nak buat mula ni, kamu nak buat macam basic macam ni pun tak ada masalah. Okey, soalan dia dah masuk. Apa yang kita nak buat dekat sini? Kita nak cantikkan kita punya jadual ni. Okey, jadual ni kita nak bagi dia campak cantik. So, apa yang kita nak letak? Apa file yang kita terlibat? Jawab soalan. So, kita buka pada file jawab soalan. Jawab soalan. Okey. So, file jawab soalan. So, kita tengok kat mana dia punya cantik. Kita nak tengok, kita nak buat dia punya jadual ni, table ni. So, apa yang kita nak kena buat adalah kita nak tambahkan style pada table ni. So, kita letak kelas. Ataupun kalau kamu rasa kamu malas sangat, macam cikgu pun malas juga, dan kita copy yang kita dah buat dekat sini. Nampak? Dalam pilih latihan, kita dah ubah suai table. Nampak? Kita dah ubah suai table. Jadi, kita just copy dan paste di dalam tapak kita. Jadi, next time, apabila kita nak gunakan, nak ubah suai table, kita tak perlu type lagi kelas ni. Kita copy sahaja keseluruhan yang ini. Copy, okay, kita jumpa table, okay, dah jumpa table. Apa kita nak buat? Kita pun paste. Okay, so bila kita refresh, automatic dia dah jadi. Okay. So, sekarang ni kalau kita nak cantikkan yang atas ni, kita nak buat apa? Kita letakkan warna pink dekat atas ni. Bilangan soalan dan bil dengan soalan ni kita nak jadikan dia warna pink. Okey, tak ada masalah. Letak je kat sini. Kelas W3 tolak pink. Okey, kita refresh tengok. Okey, dah jadi warna pink. So, ini jarak dia jauh sangat kan? Bilangan soalan dengan soalan ni jarak. So, kita nak kecilkan dia. Kita nak supaya kolom bilangan tu dia jadi kecil saja. So, apa yang kita nak kena buat? Kita kena tambah style dekat dia. So, kita tambahkan style dekat sini. Okey, style sama dengan okey, width dia. Kita nak 5% je lah. 5% sahaja size dia. So, kita try tengok, refresh tengok. Okey, dah jadi 5% sahaja daripada keseluruhan yang ada ni. Okey. So, kemudian kita tengok button hantar masih buruk lagi. Ada button dekat sini, button hantar. Button hantar, mana button hantar kita? Button hantar ni, submit ni. Submit hantar ni. Apa kita nak buat? Kita letakkan kelas dia. So, ini kelas untuk button. Kita just copy. Dan kita pun paste dekat sini. Paste. Okey. So, bila kita refresh, dia kalau kontot gini kan. So, kita letak, nak macam mana kita nak bagi panjang dia. Kita letak W3 tolak block. Nampak? So, dia panjang. So, nak bagi jarakkan dia macam mana? Kita letakkan W3 margin top. Okey. So, bila kita refresh, nampak jarak dia sikit. Okey. So, selesai bahagian yang ini. Soalan latihan ni. Okey, selesai. Andai kata kita yang soalan latihan ni kita nak letakkan dia di tengah-tengah. Kita nak jadikan tajuk soalan latihan ni duduk dekat tengah-tengah sini. So, apa yang kita nak kena buat? Okey, apa yang kita nak kena buat adalah kita kena tambah kelas dekat dia. So, mana tajuk tadi tu? Soalan latihan. Nampak soalan latihan. So, kita nak tambahkan kelas dia. Kita letak kelas W3 tolak center. Okey, kita tengok apa yang jadi. Kita refreshkan balik. Nampak dia duduk dekat tengah
tengah. Okey. Sudah nice. Kalau kamu nak buat lebih menarik daripada cikgu, cikgu yakin kamu mampu buat benda yang lebih menarik daripada cikgu. So kamu boleh terus hiaskan benda ni. So kita nak proceed kepada yang seterusnya lah. So sebelum kita proceed kepada yang seterusnya, cikgu nak ingatkan bahawa apabila kita melibatkan sesuatu benda yang boleh zoom in, zoom out macam ni. Okey, boleh zoom in dan zoom out, dia akan ada limitasi dia. Dia akan ada limitasi. Let's say kita ambil soalan operasi tambah ni. Okey, okey. So apabila kita besarkan saiz tulisan, kita tengok apa yang terjadi. Okey, saiz tulisan besar. Okey, kemudian sometimes dia akan hilang dia punya orang panggil apa? Dia punya tulisan. Okey, tulisan dia akan hilang. So sebab apa yang akan hilang? Sebab dia melebihi ruang di sini. So macam mana kita nak buat? Kita akan jadikan jadual ni, table ni sebagai responsif. Okey, so ini ilmu baru lagi dipanggil sebagai responsif. So macam mana kita nak buat responsif ni? Atas table ni kita buka div kelas W3 tolak responsif. Tutup. Dan close tag bagi div ni kita letakkan betul-betul di bawah table ni. So kita cut. Okey, kita letakkan betul-betul di bawah table. Letakkan betul-betul di bawah table ni. Okey, di bawah close tag table ada close tag div. Di atas table akan ada div responsif. So jadi kita copy div responsif ni, kita boleh letakkan ke dalam kita punya tapak. Okey, macam tu. So next time bila kita melibatkan jadual, kita just copy yang ini saja. Okey. So selesai dah bahagian ni. So kita try jawab soalan, tengok. Kita try jawab soalan. Okey, ini apa jawapan dia, entahlah, cikgu main hantam sajalah. Hantam je lah. Okey, so cikgu hantar. So bila cikgu hantar, cikgu tekan butang hantar ni. Okey, dia akan simpan data di sini. Nampak? Bila cikgu tekan butang hantar, dia akan terus simpan data di dalam jadual jawapan murid. So yang jawapan yang cikgu jawab tadi tu akan disimpan di sini. So apa yang kita nak kena buat sekarang ni? Sekarang ni jawapan dia dah ada dekat sini. So kita kena hiaskan benda ni. Okey, kita kena hiaskan benda ni. Okey, so cikgu minta maaf, cikgu tertinggal satu benda tadi tu. Sorry, cikgu tertinggal. Yang dekat sini kita terlupa lagi nak hias satu benda. Okey, cikgu terlupa. Kita nak hiaskan dia punya form dia. So yang ini kita tengok. Kalau kita tengok yang ini, button dia masih kecil kan. Kita nak letakkan style sikit dekat button dia. So kita nak letakkan style dekat button dia. Mana button tadi? Jawab soalan. Kita nak letak style dekat dia punya. Ni radio button ni. So apa kelas untuk radio button? Kelas sama dengan tanduk ni W3 tolak radio. So untuk radio button, ini je kelas dia. Kita pakai kelas yang simple. So copy dan pastekan di keempat dia punya tu. Okey, so selepas kita dah pastekan dah kelas radio ni, kita tengok dekat kita punya ni. So kita refresh ke tempat, dia punya size ni dah makin besar. So nampak lebih menarik sikit lah berbanding button yang kecil-kecil tadi tu. Okey, so nampak lebih nice lah. Okey, so let's say kita jawab soalan ni. So kita tekan butang hantar dan latihan berjaya disimpan. So sekarang ni kita nak buat, nak bagi cantik yang depan ni. Jawapan semak, file jawab semak. So kita tengok file jawab semak. Okey, so apa yang kita nak bagi cantikkan dia? So langkah apa benda yang pertama yang kita nak bagi cantik dekat sini adalah jadual ni. So jadual ni kita kena bagi cantik dulu. So mana jadual? So table, nampak? Dia ada table. So buka dekat tapak dan copy kita punya kod. Sama kod yang kita simpan kat sini tadi, kita letak kat sini tadi tu. Kita buka file jawab semak. Okey, buang yang asal, gantikan yang baru. So lepas kita ganti, apa kita kena buat? Jangan lupa letakkan close tag div selepas close tag table. Mana close tag table dia? Close tag table. Mana close tag table dia?
Okey. Close tag table. Okey. Let's say kita letak kat sini lah. Okey. So bila kita refresh, okey, dia akan jadi macam ni. So kita hantar, dia akan gagal. Kenapa dia gagal? Sebab data dah masuk dekat sini. Okey, data dah masuk dekat sini. Jadi kita kena delete balik data tadi tu. Delete. Yes. Okey, then baru kita boleh try. Baru kita boleh try semula sekali lagi. So kita tekan butang hantar. Baru kita boleh nampak apa yang jadi dekat sini. So inilah hasil dia. So apa yang kita nak buat lagi? Kita nak buat bagi cantik lagi macam mana? Kita nak kecilkan saiz yang ini. Dan kita nak letakkan ini warna lah. Kita letakkan kotak ni sebagai dengan warna kuning contohnya. So dua benda kita nak buat. Pertama, kita nak kecilkan kolom ni, bilangan ni. Kemudian dalam bahagian jawapan ni kita nak letakkan warna kuning. Okey. Nak kecilkan dia. Okey, kita tengok kat mana nak kecilkan dia. Okey, kat ni. Apa kita letak? Style. Style sama dengan backslash ni. Okey. Type betul-betul simbol dia jangan salah. 5%. Okey. So, boleh tak kita refresh? Kalau kita refresh, dia akan keluar masalah yang sama macam tadi. Kita refresh, nampak dia akan keluar data gagal disimpan. So, apa kita nak kena buat? Kita kena refresh kat sini. Kita kena kosongkan dulu yang ini. Kita kena delete yang ini dulu. Delete. Dan baru kita jawab semula yang ini. Okey, jawab. Okey. So, nampak saiz dia dah kecil sedikit. Okey. So, selesai yang ini. Okey, yang ni warna kuning ni kamu explore lah sendiri macam mana nak jadikan dia warna kuning. So, kat mana yang nak jadikan dia sebagai warna kuning. Okey. Jawapan pelajar. Okey, cari part mana jawapan pelajar. Jawapan pelajar. Table. TR seterusnya. Sekejap cikgu pun dah tersesat dia dalam kod ni. Mana jawapan pelajar? Okey, ini jawapan. So ini jawapan pelajar ni. So apa yang kita nak buat kat sini, kita nak letakkan dia warna kuning. So kita letak kelas W3 tolak apa benda yellow. Ada tak yellow? Tak apa, kita try saja dulu. Okey, kalau kamu tak guna yellow pun tak ada masalah. So apa yang kita nak kena buat, kita kena refresh balik yang ini, kita kena delete balik yang ini. Okey, then baru kita try semula. Kita refresh. Okey, kita ada jadi warna kuning cantik, nice. Okey, so seterusnya apa lagi kita nak buat? Kita akan ubah sesuai pada fail ulang kaji. So yang ini nampak macam janggal kan, sebab ini panjang pendek kan. So dalam fail pilih latihan tadi ni, macam mana kita nak buat supaya button kita ni sama panjang dekat sini. So macam mana kita nak buat? Okey, cikgu back balik. Okey, macam mana kita nak buat supaya ianya sama panjang? So apa yang kita nak kena buat adalah kita letakkan W3 tolak block. Okey, dalam tag A yang kelas kita tak tadi tu. W3 tolak block. Pada yang sama kat sini pun sama juga, W3 tolak block. So line 118 1123 ni, so kita ubah sikit tambah block. So dia jadi nice macam ni. Okey, so kita klik pada ulang kaji. So ulang kaji ni satu hal dah pula kan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada, orang kata apa, dia tidak ada table kata cikgu ulang kaji ni. So kita tengok file ulang kaji, mana ulang kaji? Sini ulang kaji. So dia tidak ada table. Okey, so bahagian ni dia tidak ada table. Kita buat direct atas dia punya kawasan isi kandungan tu. Jadi kita kena buat supaya dia nampak lebih cantik lah. Okey, so cikgu cadang, cikgu nak buat macam ni. Macam ni. So apa kita kena buat adalah kita kena type dekat situ. Kita kena type dekat situ dia punya coding dia. Sedikit coding dekat situ. Tak sikit lah, banyak jugalah. Okey, so kita start type coding. So echo
So dalam echo ni kita akan typekan kod HTML. So apa kod HTML yang kita nak type? Kita akan type yang ini. Okey, kita akan type yang ini. Okey, tapi cikgu tak nak copy paste. Kenapa tak boleh copy paste? Sebab kita kena buang tanduk 2 ni menjadi tanduk 1. Sebab apa? Sebab okey, let's say kalau kita copy paste, kita copy paste lah, senang kan? Okey, kalau kita copy paste, apa yang kita kena buat adalah kita kena tukar yang ini ni, setiap ini ni, yang 2 ni, tanduk 2 ni, okey, pembuka kata yang 2 ni kepada 1. Okey. Okey, kena tukar satu-satu begitu. Okey, tukar 1. Tukar 1. Tukar. Buanglah green ni. Okey, setiap ni kamu kena tukar jadi 1. Ini tukar 1. So, bagi cikgu lebih suka type. Tapi tak apalah kalau cikgu suruh kamu type. Nanti lagi banyak errornya. Okey. So, dah tukar 1 macam ni. Dah selesai. Dah jadi satu color dah. So, apa langkah kita nak kena buat? Kita kosongkan dalam ruang pertama dan ruang kedua dia. Ruang ketiga. So, ini adalah ruang isi kandungan kita. So, ini jadi yang apa yang kita nak masukkan, yang nak paparkan tadi tu akan kita paste kat dalam ni. Okey. So, first kali, ingat ini follow betul-betul. Ini tutup, ini buka. Okey. Kemudian dekat sini kita tambah echo buka. Okey. Tutup, buka dekat sini. Echo buka dekat sini. So, jadi ruang ni dia akan jadi free. Dia tak ada orang, tak ada penghuni. Okey, apa yang kita nak buat? Kita nak kena letakkan penghuni dia. Kita pindahkan yang ada kat bawah ni, echo bahagian ulang kaji ni, bla 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 ni. Kita pindah, kita cut dia. Dan kita pastekan dekat tengah-tengah sini yang kosong tadi tu. Kita paste. So, kita try tengok apa yang jadi. Okey, kita try tengok apa yang jadi. Dia duduk dekat situ dah. Dia dah duduk di tengah, dah cantik dah. So, sekarang ni kita nak letakkan orang kata apa? Dia punya shadow dia. Okey. Tapi sebelum tu kita dah lupa. Kita terlupa satu benda. Kita terlupa nak tukar ini jadi quarter. Quarter. Yang ini jadi half. Yang bawah sekali akan jadi quarter. Okey. So, kita refresh. Dia besar sikit. So, kita nak letakkan bayang. Kita nak letak bayang pada bahagian half. So, bayang kita nak letak pada bahagian half. Half ni kita nak letakkan bayang-bayang dekat dia. So, W3 tolak cut. Okey, refresh. Dah jadi dah bayang dia. Dan kita nak letakkan jarakkan atas dengan bawah. So, nak letakkan jarakkan atas dengan bawah. W3 tolak margin. Margin top. Okey. So, W3 tolak margin top. So, kita refresh. Dia dah ada jarak dah kat situ. So, sekarang ni andai kata kita nak letakkan satu butang. Yang mana butang tu apabila kita tekan, dia boleh cetak. Okey. Dia boleh cetak. Dia boleh print kita punya jawapan ni. Okey. Hasil kerja kita ni kita boleh print. So, apa kita nak kena buat adalah, kita letakkan satu butang. Okey, mana dia punya file tadi ni? Kita letakkan satu butang di bawah sini. Okey, di sini. Di sinilah kita letak di sini. So, apa kita letak adalah butang input. Input type sama dengan submit. Ini untuk print nak buat butang print paling cak ayam di dunia lah. Okey, tak ada butang print yang selekeh daripada butang print yang cikgu tunjuk kat kamu ni. Okey, ini selekeh agak simple. Okey. Value sama dengan cetak. Cikgu ajar yang simple-simple saja. So, untuk kamu nak buat yang advance, kamu boleh explore sendirilah. Okey, on click. Apa kod dia cikgu pun dah tak ingat dah. Window print. Okey. Window.print. Alright. So, selesai dah kita punya ni. Kita try tengok. Kita try. Cikgu pun ingat-ingat lupa juga. Okey, bila tekan butang cetak, dia akan keluar cetak macam ni. Nasib baik betul. Kalau tidak, malu cikgu. Okey, so dia keluar macam ni untuk kita cetak. So, tapi tak cantik lah. Sebab tiba-tiba toggle dia kat sini. So, bila dia butang, apa kita nak buat bila dia jadi butang? Bila dia jadi butang, apa yang kita nak kena buat adalah kita letakkan size, style bagi butang. Okey, letakkan style butang. Okey, copy. Okey, dekat ulang kaji. Kita letakkan kelas dia.
Okey, kelas dia kita dah letak dekat sini. Then kita refresh tengok. Dah jadi macam cantik-cantik. Tapi kita nak dia panjang sampai ke sini. Okey, kita nak dia panjang sampai ke situ. So, apa kita nak letak? W3 tolak block. Okey, W3 tolak block. Okey, so kita letak W3 tolak block dekat sini. So, bila kita refresh, apa yang jadi? Nampak dia jadi panjang. So, kita nak letakkan lagi. Cantikkan lagi. Kita nak bagi jarak di bawah ni. So, apa kita letak? W3 tolak margin bottom. Okey, W3 tolak margin bottom ni. Kita letakkan yang ini. So, apa yang jadi kat sini? Okey, dia jarak. So, dah nampak lebih nice lagi. So, kalau yang dalam ni kamu nak highlightkan, kamu nak bold kau, kamu nak warnakan, terpulang pada kamu. So, kamu boleh buat. So, tak ada masalah. Okey. So, selesai kita punya ni. Kita punya bahagian ni. Okey, kita dah buat bahagian pilih set. Arahan kita dah buat. Mula. Jawab pun kita dah buat. Okey. Kemudian ulang kaji pun kita dah buat. Okey, semua dah selesai. So, maksudnya bahagian untuk murid telah selesai. So, kita akan sambung pula untuk kita tengok pada bahagian guru. So, bahagian guru nanti kita akan tengok dalam tutorial yang seterusnya. Okey, dalam bahagian guru ni adalah bahagian paling sikit, paling senang di dunia. Okey, walaupun nampak banyak benda yang kita nak kena buat, tapi sebenarnya dia senang saja. Okey, so jumpa lagi pada tutorial yang keempat. So, itu saja daripada perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.